أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baik, Alhamdulillah. Hari ini untuk subjek akhlak, seperti biasa, sila buka buku teks. Buka buku teks, ambil dulu buku teks. Kita akan tengok tajuk yang baru, iaitu tajuk yang keempat. Tajuk akhlak yang keempat, iaitu berkenaan dengan sabar. Sabar. Baik, sebelum ini kita sudah pun belajar 3 tajuk. Yang pertama, adab menziarahi rakan. Kemudian adab menziarahi orang sakit. Kemudian yang ketiga, bercakap benar. Jadi, untuk hari ini, untuk pelajaran yang keempat, kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu berkenaan dengan sabar. Berkenaan dengan sabar. Baik, memandangkan kita dah lama tak ada kelas akhlak, jadi hari ini Ustaz akan ajar banyak sikit lah. Ustaz akan sentuh, pertamanya Ustaz akan sentuh tentang pengertian sabar, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan sabar. Kemudian setelah itu Ustaz akan sentuh juga tentang ciri-ciri sabar. Apakah kriteria, apakah ciri-ciri yang dikatakan dengan sabar. Nak jadi orang sabar tu macam mana? Baik. Kemudian dan Ustaz akan juga kalau sempat Ustaz akan sentuh tentang dalilnya daripada Al-Quran dan juga dalil sabar daripada hadis Rasulullah SAW. Sekarang buka buku teks, tengok muka surat 15. Buka muka surat 15, kita akan mula masuk tajuk yang keempat. Baik, dengar elok-elok. Sebab hari ini kita akan belajar banyak sikit. Okay. Pelajaran keempat, sabar. Pengertian sabar. Pengertian sabar. Sabar ialah sentiasa redha. Tengok maksud Ustaz ni. Sentiasa redha dan tenang semasa menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah putus asa apabila mendapat kesusahan. Baik, Ustaz ulang. Baca dengan Ustaz sama-sama. Ustaz baca, kamu ikut. Sabar ialah sentiasa redha dan tenang semasa menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah putus asa apabila mendapat kesusahan. Maksudnya apa? Baik, sabar itu adalah, sekarang dengar, Ustaz terangkan. Baik, sabar itu adalah sentiasa redha. Maknanya pasrah, maknanya sentiasa menerima apa yang Allah beri kepada kita, sama ada dalam bentuk ujian ataupun musibah. Cuba tengok gambar di bawah ni. Ada gambar bomba tengah padam, rumah yang terbakar. Kemudian gambar kedua, gambar sebuah kawasan yang baru sahaja dilanda ombak besar ataupun tsunami. Jadi kedua-dua gambar ini adalah contoh musibah, contoh bala dan contoh ujian yang Allah berikan kepada manusia. Kita manusia takkan terlepas daripada ujian. Kalau dah namanya kehidupan, mesti ada ujian. Tak ada orang hidup tenang satu sampai mati. Mesti ada ujian. Allah akan uji hamba-hambanya untuk lihat siapakah yang redha dan sabar. Baik. Contoh, pada waktu sekarang ni, kita diuji dengan bala apa? Kita diuji dengan ujian COVID. Satu negara diuji dengan musibah COVID-19. Jadi, dan macam-macam orang terkesan dengan
COVID-19 tersebut. Ada yang tak dapat pergi sekolah, ada yang bekerja mak ayah tak dapat bekerja, ada yang terpaksa berhenti kerja. Jadi banyak benda-benda yang terkesan hasil daripada musibah COVID-19. Namun, kita kena sedar bahawa COVID-19 ini adalah salah satu bentuk ujian. Maka kita kena sabar. Sabar maknanya redha, tenang dan menerima apa sahaja yang Allah uji kepada kita. Dan jangan sekali-kali, dia kata apa? Tidak mudah putus asa apabila mendapat kesusahan. Jadi apabila kita ditimpa musibah seperti COVID-19 ni, ataupun ada yang kemalangan dan sebagainya, maka kita kena bersabar dan jangan putus asa. Boleh? Baik. Kita baca lagi sekali. Sabar ialah sentiasa redha dan tenang semasa menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak sekali-kali berputus asa apabila mendapat kesusahan. Jadi setiap orang mesti ada sifat sabar, sifat redha dengan ketentuan Allah dan sentiasa berusaha untuk tidak putus asa. Okay, baik, buka muka surat seterusnya. Cepat ni. Buka muka surat 16. Pastikan ada buku teks ya. Saya tak nak tengok, kamu dengar saja. Buku teks mesti ada dekat depan. Sekarang kita tengok ciri-ciri sabar. Macam mana orang itu dikatakan orang yang sabar? Adakah diam saja? Diam je sabar. Betulkah begitu? Kita tengok. Baik. Ciri-ciri sabar yang pertama. Tengok kotak warna ungu. Sabar dalam mentaati perintah Allah. Baik. Sabar bukan sahaja, dengar Ustaz cakap ni, sabar bukan sahaja kita redha dengan apa yang Allah uji kepada kita. Allah beri kita tidak sihat. Allah beri kita kemiskinan. Allah beri kita ujian penyakit. Maka kita kena sabar. Tapi bukan itu saja. Sabar juga adalah dalam bentuk ketaatan. Contoh, kita berusaha untuk tidak meninggalkan solat, berusaha untuk tidak meninggalkan puasa macam baru-baru ni. Ada yang tak puasa penuh, ada yang mampu puasa penuh. Jadi nak buat ketaatan, nak buat ibadah ini perlukan kepada kesabaran. Orang yang tak sabar dia susah untuk melakukan ibadat. Sebab itu ada yang puasa separuh hari je. Kenapa? Dia tak sabar. Bila lapar dia terus makan. Sedangkan Allah kata sabar mesti dalam ketaatan juga, dalam ibadah juga mesti ada kesabaran. Sabar ketika lapar supaya kita dapat puasa penuh. Sabar ketika malas nak solat. Sabar ketika mengaji. Ibadat-ibadat ni pada awalnya memang rasa susah. Memang rasa payah nak buat. Tapi kita kena sabarlah. Tiap-tiap malam kena mengaji. Tiap-tiap hari kena solat. Dan benda itu perlu kepada kesabaran. Itu sabar dalam melakukan ibadat. Baik, yang kedua, bawah dia. Kotak warna apa ni? Peach. Baik, sentiasa redha. Dengar elok-elok ya. Sentiasa redha segala kesusahan dan kesulitan yang dihadapi. Baik, orang yang sabar juga adalah orang yang redha apabila dia menghadapi kesusahan dan juga kesulitan. Mungkin ada hari-hari kita yang akan kita tempuh dengan kesusahan. Contoh, ada hari kita kemalangan, ada hari kita tidak sihat. Maka semua itu perlukan kepada sifat redha. Orang yang sabar adalah orang yang pasrah, orang yang redha apabila mendapat kesusahan. Dia tidak menyalahkan Allah atas kesusahan yang dia dapat. Seterusnya, yang ketiga. Baik, ada 4 ciri-ciri sabar ya. Baik, yang ketiga, sabar ketika sedang marah. Ini pun sama juga. Manusia ada perasaan marah. Manusia ada perasaan sedih, perasaan suka, perasaan gembira, perasaan marah. Jadi apabila nak marah, kita kena tahan diri kita daripada
menzahirkan perasaan marah tersebut. Dan ia perlukan kepada kesabaran. Contoh, kamu tiba-tiba nak marah adik-beradik, ada yang adik nakal dan sebagainya. Jadi kamu kena sabarlah, jangan marah. Orang yang mampu tahan marah adalah orang yang sabar. Seterusnya, ciri yang keempat, tidak mudah kecewa apabila gagal dalam sesuatu usaha yang dilakukan. Baik, mudah Ustaz bagi contoh. Macam baru ini kamu semua sudah pun ambil ujian penilaian 1 ataupun latihan pengukuhan lah. Baik, ada yang dapat markah tinggi, ada yang dapat markah rendah. Yang dapat markah rendah, jangan dia kecewa. Walaupun dia kata, Ustaz, saya dah baca buku tiap-tiap hari Ustaz. Saya dah buat kerja yang Ustaz bagi. Saya dah buat macam-macam latihan. Tapi tetap dapat markah yang rendah. Jangan terlampau kecewa bila usaha yang kita buat itu gagal. Kita tengok, alahai, baik tak payah belajar. Belajar pun dapat markah rendah. Jangan macam tu. Jangan kita kecewa dengan usaha yang kita buat. Sentiasa usaha. Bila rasa markah rendah, usaha lagi, tambah lagi. Jangan putus asa. Itu pun adalah bentuk kesabaran. Okay, jadi ada 4 sifat sabar. Yang pertama, Ustaz ulang balik. Dengar elok, hafal terus. Yang pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah, iaitu sabar ketika beribadat. Yang kedua, sabar iaitu redha apabila mendapat kesusahan dan kesulitan. Yang ketiga, sabar ketika nak marah. Dan yang keempat, tidak kecewa apabila usaha yang kita buat itu gagal. Boleh? Ada 4 ciri-ciri sabar. Baik, seterusnya kita akan tengok pula tentang berkenaan dengan dalil sifat sabar. Kita akan tengok dalil sifat sabar. Macam biasa, apa itu dalil? Ustaz dah terangkan banyak kali. Dalil adalah petunjuk. Ataupun mungkin bahasa yang mudah kita faham adalah bukti. Apakah bukti yang mengatakan orang itu kena bersabar? Manakah ayat Al-Quran yang mengatakan manusia itu perlu bersabar? Ini kita nak baca. Baik. Dalil sifat sabar. Baca dengan Ustaz. Ustaz baca dulu, kami ikut. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا. Ikut. Kita ulang balik. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maksudnya, dan sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang sabar akan pahala mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Surah An-Nahl ayat 96. Bila kata surah, maknanya dalil ini adalah daripada Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran ini menyebut bahawa Allah sebut bahawa siapa-siapa yang sabar apabila dapat ujian, siapa-siapa yang sabar ketika nak buat ibadat, siapa-siapa yang sabar ketika nak marah, maka semua orang itu akan mendapat pahala yang mana pahala itu sangatlah besar yang kita tak nampak. Allah balas kesabaran kita dengan pahala yang sangat besar di atas kemampuan kita untuk kita sabar. Jadi kalau kita rasa, ya Allah payahnya nak sabar ni, susahnya nak sabar, kita kena usaha untuk sabar. Kerana setiap kesabaran kita itu akan diganti oleh Allah dengan pahala yang amat besar. Jadi pilihlah nak pahala ke, nak tak nak sabar. Jadi kena sentiasa sabar.
Baik. Seterusnya, kita akan masuk pula dalil juga, tapi kali ini dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Ustaz sebut, untuk tahap kamu ini dalil ada dua. Yang pertama dalil daripada Al-Quran, yang kedua dalil itu daripada hadis. Untuk tajuk sabar ini, kita akan belajar kedua-duanya sekali. Ada dua dalil. Yang pertama dalil daripada Quran, iaitu surah An-Nahlu. Kemudian yang kedua dalil daripada hadis. Dalil daripada hadis iaitu apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi sabdakan. Baik, buka muka surat seterusnya, muka surat 17. Ustaz baca kamu ikut. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Ini Nabi bagi tahu. Hadis adalah ucapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Nabi, innallaha qala, sesungguhnya Allah itu bersabda, idza batalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awwadtuhu minhumal jannah. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila aku menguji hamba-Ku dengan dua yang disukainya, maka dan dia bersabar, maka aku gantikan untuknya syurga. Riwayat Bukhari. Riwayat ni maksudnya hadis lah. Salah satu nak tahu macam mana itu hadis ataupun Quran, tengok bawah dia. Kalau surah, maknanya surah itu maknanya dalil itu daripada Al-Quran. Kalau riwayat maknanya dalil tersebut daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalil ini menunjukkan bahawa Allah kata apa? Apabila aku uji hamba-Ku, apabila Allah berikan ujian, kesusahan kepada hamba-hambanya, Allah nak tengok adakah kita ni mampu bersabar ataupun tidak. Maka jika kita boleh bersabar, Allah kata apa? Maka aku gantikan untuknya dengan syurga. Bayangkan dengan sifat kesabaran kita, Allah gantikan sifat sabar kita itu dengan syurga. Jadi jangan pernah rasa nak marah Allah. Jangan kecewa dengan ujian yang kita dapat. Sedangkan di sebalik ujian itu, Allah nak tengok adakah kita bersabar. Yang mana jika kita bersabar, Allah akan gantikan dengan ganjaran yang sangat besar, iaitu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi untuk hari ini, sekian itu sahaja. Jadi Ustaz nak rumuskan balik. Tengok balik apa yang kita dah belajar. Yang pertama, kita dah belajar tentang apakah pengertian apakah pengertian sabar. Maksud sabar tu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok pula, kita dah tengok tentang ciri-ciri orang sabar ataupun ciri-ciri sabar, iaitu ada 4 tadi. Kemudian kita baca pula tentang berkenaan dengan dalil sifat sabar daripada Al-Quran dan juga dalil-dalil sifat sabar daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekian itu sahaja. Balik kat rumah ni, tolong baca balik, tolong ulang kaji. Dan Ustaz akan bagi kerja lah. Jadi sekian itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.